jadi macam ni dia. Tak ada oh. Ni, Mat. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peranan etika dan peradaban, kumpulan kami memilih khidmat masyarakat, membentuk kesedaran nasional melalui tanggungjawab sosial sebagai tajuk untuk kumpulan kami. Untuk bahagian yang pertama, saya mempersilakan Luqman Hakimi dan Syazwan Sobri untuk membentangkan khidmat masyarakat. Okey, terima kasih moderator kita pada malam ini, Encik Muhammad Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Nama diberi oleh bonda tercinta ialah Muhammad Luqman Hakimi bin Makisam, bernombor matrik 2310929293. Okey, pada malam indah ini saya ingin menerangkan permulaan ayat permulaan tajuk kita iaitu khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat merupakan terdiri daripada dua suku kata iaitu khidmat dan juga masyarakat. Saya ingin menerangkan terlebih dahulu iaitu berkenaan tentang khidmat. Khidmat merupakan kata kerja daripada perbuatan buat. Seperti kita tahu, perbuatan buat boleh dilaksanakan melalui yang berbayar ataupun seikhlas hati yang tidak berbayar. Kedua ialah masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok atau sekumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai kaum ataupun jantina. Kita dapat contoh, masyarakat Malaysia terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan juga India. Oleh disebabkan itu, apabila dua suku kata perkataan ini digabungkan iaitu khidmat masyarakat, menjadilah satu maksud iaitu kita sebagai rakyat muda atau masyarakat hendaklah berkecimpung dalam perkhidmatan masyarakat dalam menyelesaikan sesuatu misi tersebut. Seperti kita tahu, saya dapat memberi contoh pada tahun 2016 di negeri saya sendiri iaitu Pahang di Temerloh dilanda banjir yang amat dahsyat. Oleh disebabkan itu kita haruslah khidmat masyarakat tumbuh seperti cendawan selepas hujan kerana kita dapat menolong sesama manusia bagi menyelesaikan sesuatu misi tersebut. Sebagai contoh, kita khidmat masyarakat dapat meringankan beban penduduk-penduduk yang terkena banjir. Oleh disebabkan itu, saya dapat merangkapkan bahawa masyarakat sebiji seperti telur sesangkap, pecah sebiji, pecah semua. Dengan itu, saya ingin memetik wadah bicara seorang tokoh iaitu Soekarno, berikan aku seorang pemuda, nescaya aku akan gegarkan dunia. Dengan itu, kita sebagai pemuda haruslah berkecimpung dalam khidmat masyarakat agar negara kita dapat melestarikan atau lebih berhubung sesama sendiri. Okey, saya ingin itu sahaja daripada saya, moderator. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Baik, so tajuk yang diberikan kepada kami ni adalah khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat ni merupakan suatu aktiviti yang amat penting lah. Di mana kita ni, khidmat masyarakat ni untuk memupuk perasaan muhibah antara komuniti dan masyarakat pelbagai kaum. Malahan perancangan khidmat masyarakat yang sempurna dapat memberikan impak positif terutama kepada masyarakat di peringkat nasional. Melalui khidmat masyarakat, khususnya kita mahasiswa ataupun lebih senang dikatakan pelajar, dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dan amalan ringan tulang, membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Selain daripada itu, ia juga dapat membentuk kepribadian
dan juga memahami konsep kerjasama serta tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Antara contoh yang mudah yang boleh kita nampak dalam khidmat masyarakat ni ialah bergotong royong. Contohnya di kita punya kejiranan ataupun di surau-surau, masjid. Apabila kita gotong royong, contohnya dalam satu qaryah orang kata ada dalam 40 orang, sekurang-kurangnya 40 tu kita dapat berkenal antara satu sama lain, bantu sama lain dan beramah mesra. Oleh sebab yang demikian, melalui khidmat masyarakat ni lah juga kita secara tidak langsung dapat mengenal jiran-jiran kita, orang-orang yang terdekat dan juga qaryah di kawasan kita. Itu sahaja. Terima kasih. Untuk bahagian kedua adalah pengenalan. Saya mempersilakan Luqman Hakim Kamaruzaman untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Kamaruzaman. Pada malam ini saya akan membentangkan pengenalan bagi khidmat masyarakat. Pengenalan untuk khidmat masyarakat adalah bertanggungjawab secara sosial. Yang pertama, bertanggungjawab secara sosial iaitu mengakui bahawa pilihan atau pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam persekitaran. Ia juga bertanggungjawab secara sosial bermakna mengakui bahawa pilihan atau pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam persekitaran di mana ia tinggal. Yang kedua, khidmat masyarakat ialah kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat serta tujuan tertentu. Kerja-kerja kemasyarakatan adalah untuk meringankan bebanan, memberi manfaat dan kesejahteraan kepada komuniti tertentu. Aktiviti ini amat digalakkan, dilakukan secara berkumpulan dan berkala untuk memberi hasil dan impak kepada komuniti yang menerima. Khidmat masyarakat adalah suatu aktiviti yang amat penting untuk memupuk perasaan muhibah antara komuniti dan warga masyarakat. Selesai daripada saya menyerahkan kepada moderator. Seterusnya adalah objektif untuk kajian kami. Untuk objektif, saya Muhammad Amirul Hakim akan menerangkan dengan sendiri. Objektif yang pertama adalah mengkaji keberkesanan khidmat masyarakat dalam membentuk kesedaran nasional melalui tanggungjawab sosial. Seperti yang kita tahu, kita semua dilahirkan dalam pelbagai ketentuan. Ada yang sempurna fizikal dan mental, ada yang kurang sempurna, ada yang kaya raya dan ada yang kurang berkemampuan. Oleh itu, yang mempunyai kelebihan daripada segi kewangan bolehlah menyumbang ketiga aktiviti gotong royong dilakukan seperti menyumbang daripada segi makanan ataupun RM1 untuk membeli alat-alatan yang diperlukan. Objektif yang kedua adalah mengkaji kehadiran semangat muhibah di kalangan masyarakat dengan adanya khidmat masyarakat. Seperti yang kita tahu, muhibah membawa maksud kasih mesra. Jika program yang dijalankan adalah gotong royong, sewajarnya berlaku perbualan di antara satu sama lain yang menyebabkan hubungan itu boleh menjadi semakin mesra antara sesiapa saja yang menyertai aktiviti tersebut. Objektif yang ketiga adalah mengkaji kekuatan khidmat masyarakat dalam membentuk sikap tanggungjawab. Untuk bahagian tanggungjawab, sebagai contoh dalam sesuatu program gotong royong, jika anda ditugaskan untuk membuat sesuatu perkara, anda hendaklah menghabiskan kerja itu sehingga berjaya dan tidak membiarkannya hanya separuh jalan saja. Dan itu akan membuktikan anda adalah seorang yang bertanggungjawab. Untuk objektif yang terakhir adalah mengkaji sama ada khidmat masyarakat dapat memupuk rasa cinta akan komuniti di persekitaran. Selepas saja aktiviti-aktiviti sebagai contoh gotong royong,
sewajarnya hubungan yang erat antara satu sama lain sudah terbentuk. Oleh itu, jika ada sesiapa yang mempunyai masalah daripada segi kesihatan maupun kewangan, mungkin kita boleh membantunya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun kita tidak dapat menyelesaikan sepenuhnya, mungkin sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang mereka hadapi. Untuk permasalahan kajian, saya akan menyerahkan kepada Hazid bin Razi dan Azwan bin Hasan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Moderator kita pada malam ni, Amirul Hakim. So, untuk part yang seterusnya adalah permasalahan kajian. Yang pertama adalah sejauh manakah pengetahuan masyarakat kita mengenai program khidmat masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh masyarakat majmuk di negara kita ini kurang terdedah dengan program-program khidmat masyarakat yang dijalankan oleh NGO ataupun kerajaan. Ataupun mungkin disebabkan dengan sikap kurang ambil tahu individu tersebut, menyebabkan dia tidak tahu tentang program khidmat masyarakat yang berlangsung. Seterusnya adalah sejauh manakah kesedaran nasional dapat dibentuk dalam lapisan masyarakat melalui program khidmat masyarakat. Kita sedia maklum bahawa masyarakat pada masa kini, terutamanya kalangan remaja, kurang nilai-nilai murni dalam diri dek kerana kemajuan teknologi. Oleh itu, mungkinkah khidmat masyarakat dapat mengubah sikap-sikap buruk masyarakat pada masa kini. Okey, saya paskan kepada Muhammad Azwan bin Hasan untuk sambung permasalahan. Okey, terima kasih dan tentunya untuk permasalahan kajian bagi khidmat masyarakat adalah kesukaran untuk melibatkan kesemua lapisan masyarakat untuk menyertai program khidmat masyarakat. Seperti yang kita tahu, khidmat masyarakat memang amat susah untuk dijalankan, melibatkan semua masyarakat yang masyarakat berbilang kaum kerana terdapat pelbagai cara untuk terdapat pelbagai kesukaran untuk menjemput mereka, untuk memberi kesedaran kepada mereka tentang pentingnya khidmat masyarakat ni kepada komuniti. Hal ini alhamdulillah di UNIMED sendiri kita dapat lihat bagaimana pihak atasan UNIMED, pihak pengurusan UNIMED mengadakan program wajib bagi student UNIMED, tidak kira daripada kaum India, Cina maupun Melayu sendiri melalui program PILA, iaitu PILA 2, yang mana semua siswa dan siswi digalakkan untuk menghadiri khidmat bakti siswa ataupun khidmat masyarakat yang dijalankan sepanjang tempoh mereka pengajian sebagai syarat untuk bergraduasi. Hal ini dapat menitik berat, dapat menarik minat masyarakat khidmat masyarakat berbilang kaum untuk menyertai khidmat masyarakat. Seterusnya, permasalahan kajian yang sering dihadapi adalah isu dana ataupun kewangan. Hal ini kerana untuk melakukan sesuatu gerak kerja yang besar memerlukan dana yang sudah tentu memerlukan dana yang besar bagi menjalankan sesuatu program. Sebagai contoh, apabila ingin melakukan sesuatu perkara, contohnya yang melibatkan isu baru-baru ini di Terengganu banjir, yang mana untuk melakukan gerak kerja tersebut mereka memerlukan alat-alat kelengkapan pembersihan, alat kenderaan yang memerlukan kos yang agak tinggi bagi melaksanakan program tersebut. Hal itu memberi permasalahan yang amat besar
untuk menjalankan proses aktiviti khidmat masyarakat ini. Seterusnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Kita beralih ke bahagian seterusnya, iaitu kaedah pie chart dan graf. Untuk bahagian ini, saya mempersilakan Faris Irfan dan juga Syafi Fitri untuk membentangkannya. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, untuk kaedah, alhamdulillah kami kesemua ahli kumpulan mendapat kata sepakat untuk menggunakan kaedah kaji selidik melalui medium Google Form yang telah kami sediakan yang bertajuk Peranan Etika dan Peradaban Membentuk Kesedaran Nasional melalui Tanggungjawab Sosial Khidmat Masyarakat. Ianya untuk mendapatkan maklumat ataupun maklum balas bagi menyelesaikan tugasan ini. Selain menggunakan medium Google Form, kami juga menggunakan platform WhatsApp untuk menyebarkan Google Form ini. Okey. Alhamdulillah untuk dapatan kajian dan analisis beberapa soalan yang kami sediakan dalam Google Form tersebut antaranya, adakah anda mengetahui tentang khidmat masyarakat? Untuk makluman umum, melalui kami mendapat 84 respon daripada Google Form tersebut dan ianya daripada pelbagai lapisan usia dan pelbagai bangsa. Soalan pertama yang kami ajukan dalam Google Form tersebut, adakah anda mengetahui tentang khidmat masyarakat? Kami mendapat 85.7% daripada 84 respon yang mengatakan mengetahui. Dan untuk soalan kedua, iaitu adakah anda pernah menyertai aktiviti khidmat masyarakat? Dan kami mendapat 76.2% daripada 84 respon yang menyatakan pernah. Itu saja daripada saya serahkan kepada teman saya, itu Syafi Fitri. Okey, terima kasih saudara Faris. Okay, nama saya Muhammad Syafi Fitri bin Muhammad Al-Fidin, bernombor metrik 231092281. Okey, bagi bahagian saya akan mengupas sedikit sebanyak mengenai soalan-soalan yang telah kami buat dan hasil dapatan melalui analisis yang telah kami dapat. Okey, kita anggap saja yang respon-respon yang kami dapat ni adalah semua respon yang benar, yang dapat dapatan hasil daripada rakyat di negara Malaysia sendiri dari pelbagai kaum. Okey, soalan-soalan kami ni kami dapat jana daripada yang kalau kita boleh ingat, saudara Amir Hakim kita ada sebutkan mengenai objektif. Jadi kami olah soalan-soalan daripada objektif tersebut untuk mendapatkan beberapa bentuk soalan. Okey, bagi soalan yang pertama ni, yang berbentuk khidmat masyarakat amat penting dalam membentuk kesedaran nasional melalui tanggungjawab sosial. Okey, melalui respon yang kami dapat, terdapat 59 orang telah membuat respon sangat setuju mengenai soalan tersebut dan kita dapati 20 orang setuju dan 3 orang masih natural. Dan yang saya tidak sangka terdapat 2 orang yang sangat tidak setuju mengenai soalan tadi, iaitu tanggungjawab sosial dalam khidmat masyarakat membentuk kesedaran nasional. Okey, untuk soalan yang seterusnya ni, kita tengok dengan menyertai program khidmat masyarakat, seseorang itu dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, maknanya gaya hidup sihat ni adalah satu output yang kita dapat hasilkan daripada khidmat masyarakat. Kita dapat 52 orang sangat bersetuju dengan kenyataan ini dan 16 orang setuju dan 4 orang natural. Dan terdapat lagi 2 respon sangat tidak setuju dan tidak setuju.
Seterusnya, khidmat masyarakat dapat memupuk rasa kecintaan dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat terhadap komuniti ada di sekitaran. So kita boleh lihat kat sini majoriti sangat bersetujulah dengan kenyataan tersebut. Seterusnya, dengan adanya khidmat masyarakat, semangat menghibah antara sesebuah masyarakat dapat dipupuk. Jadi ramai yang bersetuju dengan khidmat masyarakat ni dapat memupukkan semangat menghibah antara masyarakat di Malaysia lah. So soalan yang terakhir, khidmat masyarakat dapat membentuk satu sikap bertanggungjawab dan peka akan isu semasa yang berlaku di Malaysia. Okay, jadi untuk kita lihat yang ni, majoriti memilih sangat bersetuju. Jadi apa yang kita lihat daripada hasil dapatan bagi kelima soalan, rakyat Malaysia ni amat prihatin dan terbuka dengan isu-isu semasa yang berada di Malaysia. Okay, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan. Jadi kita sudah pun sampai di bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan. Saya mempersilakan Haikal Akil untuk bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Akil bin Abdullah. Okey, saya akan menerangkan tentang kesimpulan yang kami dapat melalui tajuk khidmat masyarakat ini. Okey, kesimpulannya, program khidmat masyarakat sangat memainkan peranan yang penting dalam membentuk kesedaran nasional melalui tanggungjawab sosial. Hal ini kerana dengan adanya program sebegini, semangat muhibah antara sesebuah masyarakat dapat terjalin dengan erat. Bab kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Secara holistiknya, aktiviti khidmat masyarakat adalah satu bentuk usaha sukarela yang bertujuan memberi manfaat kepada komuniti. Apabila dijalankan dengan penuh etika dan peradaban, ia tidak hanya memberikan sokongan praktikal kepada yang memerlukan, tapi juga memupuk nilai-nilai sosial, tanggungjawab dan kepekaan terhadap kepelbagaian masyarakat. Aktiviti ini menjadi medium untuk memperkukuhkan ikatan sosial, meningkatkan kualiti kehidupan komuniti dan memberikan peluang untuk pertumbuhan peribadi yang bermakna. Selain itu, pengetahuan mengenai khidmat masyarakat dalam setiap individu dapat ditingkatkan. Dan akhir sekali, program sebegini seharusnya sentiasa diadakan kerana dapat memberi manfaat yang besar kepada individu maupun masyarakat setempat. Okey, itu sahaja daripada saya. Untuk maklumat ahli dan rujukan boleh didapati di QR di bawah. Itu yang ditayangkan di slide. Okey. Sekian, terima kasih. Tamatlah sudah sesi pembentangan kumpulan kami. Semoga berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.